Hai, sibuk sikit saya pagi ni sebab saya baru nampak, baru perasan ada banyak surat-surat yang sampai ke office yang tak sempat saya tengok. Bila saya tengok, kebanyakan surat-surat ni adalah surat-surat dividen yang saya dapat disebabkan saya melabur dalam syarikat-syarikat di Bursa Malaysia lah. So, ini adalah beberapa dividen yang saya dapat. Okay, so duit dividen tu masuk ke akaun bank. Surat atau notis tu diberikan kepada saya lah. Jadi antaranya adalah yang ni, satu syarikat di mana saya dapat sebanyak RM1,032.50 untuk satu syarikat di Bursa Malaysia. Yang lain-lain tu adalah yang saya dapat RM200, ada yang saya dapat RM240. Jadi berbeza-beza mengikut syarikat, dan ada juga satu kaunter ni atau syarikat ni yang saya sangat suka lah. Walaupun dividen dia tak banyak, hanya RM60, tapi inilah dia syarikat yang saya berjaya mendapat pulangan setakat ni adalah 500% daripada harga saya beli. Tapi untuk tujuan bukan sebagai buy call, saya akan tutuplah semua kaunter-kaunter yang saya tunjukkan ni. Hanya klien saja yang kalau ada orang tanya, saya jawablah apakah kaunter-kaunter yang saya laburkan untuk dividen. Ramai orang buat salah bila bercerita tentang kaunter-kaunter dividen ni. Nak beli untuk dapatkan dividen, tapi sebenarnya tak layak pun dapat dividen. Nak tahu cara yang betul untuk layak dapat dividen? Tonton video ni sampai habis. Kali ni saya ingin share tentang 5 perkara wajib tahu tentang dividen. Sedar atau tidak, sebenarnya dalam saham ni anda ada dua cara untuk peroleh keuntungan. Yang pertama, melalui peningkatan harga saham, iaitu kita panggil sebagai capital gain. Yang kedua adalah melalui dividen. Ramai yang tahu tentang capital gain, tapi tak ramai yang tahu cara untuk dapatkan dividen syarikat. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk anda dapatkan dividen syarikat. Inilah dia 5 perkara anda wajib tahu tentang dividen. Yang pertama, apa itu dividen? Dividen ni, dia pemberian bonus dari syarikat berbentuk nilai ringgit kepada shareholder, disebabkan prestasi kewangan yang baik dan lain-lain faktor. Jadi syarikat untung, dia bagilah sebahagian daripada keuntungan kepada pemegang-pemegang saham. Yang kedua, kenapa syarikat berikan dividen? Adalah antaranya syarikat untung supaya pelabur setia dengan syarikat tersebut. Dan ingat, duit dividen kita dapat ni tak dikenakan teks. Kenapa? Syarikat dia bayar dividen adalah dari hasil keuntungan syarikat. Selepas syarikat bayar cukai, adalah duit lebihan keuntungan. Duit lebihan keuntungan itulah yang diberikan dividen. Jadi sebab itulah kita tak dikenakan cukai jika menerima dividen. Syarikat dah bayar dah pun cukai. Yang ketiga, ex-date. Untuk layak dapat dividen, mesti beli sekurang-kurangnya sehari sebelum ex-date dan hold sampai hari ex-date. Kiranya hari ex-date tu dah boleh jual lah. Hari ex-date baru nak beli, tak layak untuk dapat dividen. Yang keempat, payment date. Payment date ni adalah tarikh di mana syarikat akan membayar dividen terus ke akaun bank anda. Akaun bank ini memang update waktu kita buka akaun CDS lagi. Jika belum ada akaun CDS, bolehlah daftar di accountcds.com. Yang kelima, cara macam mana nak kira dividen. Contoh, syarikat tu nak bagi 40 sen per share. Pertama, dividen tu kena kali bilangan unit yang anda beli. Kedua, nilai dividen tu perlu convert dahulu kepada ringgit daripada sen. Contoh tadi 40 sen, convertlah kepada RM. Jadi 40 sen dalam RM adalah 0.04. Nilai yang anda akan terima adalah berdasarkan kepada unit yang anda ada ataupun beli. Contoh, anda ada 1000 unit. Okey, 1000 unit kali dengan 0.4, maka dividen anda adalah RM400. Apakah 4 tarikh penting dalam dividen? Tarikh yang pertama yang adalah announcement date. Ini adalah tarikh pengumuman pemberian dividen oleh syarikat. Di sini syarikat akan umumkan berapa dividen yang dia nak beri, bilakah ex-date dan bilakah payment date. Kat mana nak lihat dividen-dividen syarikat ni nak berikan? Mudah je. Sekarang anda ambil handphone anda, buka Play Store atau iPhone, search Mahir Saham App dan install. Selepas install, klik sign up dan login. Bila login, pergi ke bahagian screener, klik fundamental dan klik upcoming dividend. Free je. Saya dah sediakan untuk anda. Tarikh yang kedua, ex-date.
Ini adalah tarikh akhir untuk layak dapat dividen. Mesti beli sehari sebelum ex-date baru layak dapat dividen. Tarikh yang ketiga, entitlement date. Ini adalah tarikh untuk syarikat rekodkan penerima-penerima dividen yang layak. Tarikh yang keempat, payment date. Ini adalah tarikh sepatutnya bayaran dividen tu diberikan kepada semua shareholder yang layak. Ini paling penting untuk saya terangkan. Anda mesti dengar dan fahamkan betul-betul. Saya nak bagi 4 senario pembeli dan yang mana satu pembeli ni layak dapat dividen. Contoh, kita ambil syarikat ABC Berhad, ex-date dia 3 Jun. Ex-date dia 3 Jun. Situasi pertama, Ali beli pada 1 Jun dan jual pada 3 Jun, iaitu pada hari ex-date dividen. Jadi Ali layaklah dapat dividen. Ini sebab Ali beli sebelum ex-date dan dia jual pada hari ex-date. Situasi yang kedua, Siti beli pada 2 Jun dan jual pada 3 Jun, iaitu pada hari ex-date dividen. Jadi Siti pun layak dapat dividen kerana Siti beli sehari sebelum ex-date dan hari ex-date baru jual. Situasi yang ketiga, Puan Limah, dia beli pada 3 Jun iaitu hari ex-date dan jual pada 4 Jun, sehari selepas ex-date. Jadi Puan Limah tak layak dapat dividen. Kenapa Puan Limah tak layak? Sebab syarat nak dapat mesti sehari sebelum ex-date dah beli. Tapi Puan Limah ni dia beli pada hari ex-date. Hari ex-date baru beli, tak layaklah Puan Limah ni nak dapat dividen tersebut. Situasi yang keempat, Encik Abu, dia beli pada 2 Jun, jual pula pada 4 Jun pada sehari selepas ex-date dividen. Jadi Encik Abu ni layak dapat dividen. Sebab Encik Abu beli sebelum ex-date dan bila Encik Abu nak jual, tidak kisahlah asalkan hari ex-date ataupun selepas-lepas tu. Sebab pada hari ex-date, Encik Abu masih memegang saham tersebut. Untuk melayakkan anda mendapat dividen, wajib beli sekurang-kurangnya sehari sebelum ex-date. Adakah anda dah faham tentang perkongsian berkaitan dengan dividen ni? Apakah tarikh-tarikh penting yang ada? Adakah anda pernah dapat dividen daripada pelaburan saham di Bursa Malaysia? Harap anda dapat tulis pada ruangan komen. Jadi jika anda belum ada dan berminat untuk mendapatkan dividen daripada pelaburan saham di Bursa Malaysia, buka akaun CDS. Buka akaun CDS dengan saya, pergi lawati accountcds.com. Sekian sahaja daripada saya, Mahir Alias. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang.